kepada pembantu rumah. Dan baru-baru ini Duta Besar Indonesia Herman Praritno melakukan bahawa Jakarta tidak akan menghantar rakyatnya bekerja sebagai pembantu rumah di negara asing termasuk Malaysia melalui tahun hadapan, dan ini mungkin menjadi tamparan yang hebat kepada majikan yang memerlukan perkhidmatan pembantu rumah. Ini kerana rata-rata purata warga Indonesia yang menjadi pembantu rumah di Malaysia adalah sebanyak 60% berbanding 40% warga negara lain seperti Filipina, India dan juga Sri Lanka. Baiklah, dan saya kira ini antara isu yang mungkin bermain di fikiran bagi ibu yang bekerja khususnya, bagaimana caranya untuk mereka menguruskan rumah tangga tanpa bantuan pembantu rumah ini. Adakah anda telah pun bersedia untuk mengambil langkah-langkah tertentu jika perkhidmatan pembantu rumah ini terpaksa dihentikan? Saya nak berkongsi topik ini bersama dengan dua orang ibu dan juga suri rumah bersama kami di studio hari ini. Saya kenalkan di sebelah saya bersama dengan Puan Sulasiah Kamal Intizam. Apa khabar Puan? Baik, alhamdulillah. Dan juga kita juga bersama dengan Puan Syazliza Halim Abdullah, ibu pada 5 orang cahaya mata Tahniah, selamat datang hari ini. Bagi anda penonton yang mungkin nak berkongsi pendapat anda berkaitan topik kami pada hari ini, iaitu persediaan tanpa pembantu rumah, anda boleh kongsikannya di www.facebook.com/it. Anda merasakan bahawa anda boleh menguruskan rumah tangga tanpa bantuan pembantu, ataupun anda masih memerlukan pembantu, ataupun anda mungkin ada sebarang inisiatif yang boleh anda kongsikan kepada kami bagi membantu ibu-ibu ini membuat persediaan dan juga langkah-langkah awal tanpa pembantu rumah. Baiklah, kalau kita bercakap tentang pembantu rumah kan, katalah cakap tentang pembantu itu sendiri pasti tugasnya untuk membantu kita melakukan pelbagai kerja. Mungkin Puan Hanim dan juga Puan Sus ini, adakah anda merasakan penting ataupun perlu di pembantu rumah itu sendiri? Kalau macam situasi saya sebab saya ada 5 orang anak kat rumah. Okey. Yang mana anak yang terakhir tu pula gap agak rapat. So jadi sebenarnya bukan senang lah tanpa bantuan dengan rumah lagi, anak-anak lagi, dan saya juga ada buat kerja secara online. So bukan senang nak cope semua tu kalau tanpa bantuan sebenarnya. So jadi sebenarnya kalau ada pembantu itu sangat membantulah untuk lebih memudahkan kerja kan, untuk nak banyak tanggungjawab tu kan. So sebenarnya keperluan tu ada. Kalau kata perlukan pembantu tu memang bagus lah, sangat membantu lah. Ada keperluannya di situ. Bagi Puan Su pula? Saya sendiri memang setujulah, pembantu ni memang meringankan beban kita. Macam saya anak 2 orang dan gap dekat-dekat, less than 2 years yang 2 orang ni, and then husband pula selalu outstation. Kerja pun kadang-kadang sampai malam. Jadi kalau ada membantu tu memang sangat-sangat meringankan beban lah kan. Jadi kita boleh fokus untuk jaga anak, bantu boleh kemas rumah. Kalau kita bercakap tentang keperluan pembantu ni, rata-rata ramai antara kita jika diberi peluang dan juga peluang kita ingin menggajikan pembantu. Namun kita melihat kepada kos kehidupan hari ini yang semakin meningkat, kos pengambilan pembantu ini juga semakin meningkat. Kadang kos pengambilan kayak ini juga menyebabkan kita terpaksa menolak keperluan itu untuk menggunakan wang pendapatan itu kepada perkara-perkara yang lain. Macam saya sendiri memang ada apply untuk MAD kan, sebab satunya baru ni saya baru melahirkan anak, jadi dalam pantang tu memang memerlukan pembantu lah. Jadi kita apply through agent, memang bayarannya pun memang bukan murah lah, RM2,000. Jadi itulah bila new direction ni, bila kerajaan Indonesia sendiri kata dia nak stop hantar tu, kita sebagai ibu-ibu ni kena start prepare lah, bersedia macam mana nak menghadapi situasi tu kan. Kita nak kena bersedia untuk menghadapi situasi tu bukan mudah lah kan. Ada ibu yang mungkin berkerjaya, mungkin mempunyai ramai anak dan sebagainya. Jadi antara perkara-perkara atau persediaan yang harus dilakukan mungkin oleh ibu-ibu ni, Puan Hanim. Mungkin sebelum ni dah ada maid, dengan mentor diri sendiri, so jadi dah semula nak kena buat persediaan. Macam biasa-biasa kita lah kebanyakan ibu budaya, paling biasa kita dah mungkin mula survey nursery, taska, babysitter sebagai solution lah buat sementara waktu kan, bagi sebagai pengganti maid ni. Jadi selain daripada solution tu, mungkin juga kalau ada saudara mara yang mungkin adik-adik habis SPM ke kan, mungkin dengan cara tu lah untuk membantu buat sementara kan, untuk jadi solution ni lah, solution untuk sementara untuk masalah itu
solusi jangka masa panjang ni. Tapi dari segi persediaan mental dan juga fizikal, Puan Su, kalau kebiasaannya seorang ibu yang berkerjaya ni, yang mungkin ada balik rumah dah kemas, dah cantik, masakan dah tersedia, anak dah wangi dan sebagainya. Jadi mereka perlu bersedia dari sudut mental dan fizikal ni tanpa membantu, kerana kalau hantar anak ke pusat pengasuh dan sebagainya, balik ke rumah masih kena memasak seperti yang kita lihat di video tadi. Balik ke rumah kena harus mengemas rumah, balik di rumah harus mengemas mainan anak. Persediaan mental dan juga fizikal tu adakah yang penting untuk pengalaman Puan Su sendiri? Itulah, saya sendiri memang jenis yang tak boleh tengok rumah bersepah. Dia jadi stres tau. Tapi mentally kena prepared lah. Bila kita tak ada maid and then kita ada anak kecil, parents kena mentally prepared, kena set dalam mind rumah aku akan bersepah. And then aku tak boleh expect spotless, makanan tersedia hidang, that kind of thing, tak boleh. So kena ada, macam tadi saya baru cakap dengan Puan Hanim, OCD level tu kena kurangkan sikit. Kan? Jadi kena pejam sebelah mata lah. Kena sabar, kena fikir okay, kita tak ada maid. It's normal to have rumah yang bersepah, kan? So tak boleh lah nak stress, nanti kita balik yang sakit, kan? Jadi parents daripada sekarang kena bersedia. Okay, aku kalau tak ada maid macam ni keadaan, kan? So anak berlari-lari, air tumpah, that kind of thing, kena sabar lah. Kalau sebab kita dah biasa bila air tumpah, maid datang cepat bawa kain lap, kan? So bila tak ada maid, kena sabar kat situ, kan? Puan Su mungkin juga nak kongsikan pengalaman Puan Su yang pernah ada pengalaman untuk mengajikan pembantu rumah, tapi ada pelbagai masalah-masalah juga pada awalnya. Mungkin Puan Su boleh kongsikan. Saya pernah lah ada experience dengan maid ni, kan? Contoh macam maid lari, yang nak balik pun ada seminggu kerja dengan saya, dah nangis-nangis puan saya nak balik. Jadi maid ni sebenarnya rezeki satu, chemistry pun dia juga, kan? Alhamdulillah, mana yang dapat okey tu okey, ada yang kerja lama bertahun-tahun, ada mungkin rezeki saya lah dapat seminggu, kan? Saya setuju bila Puan Su katakan chemistry tu, sebab kalau kita akan bekerja dengan pembantu rumah kita ini dalam tempoh masa selama 2 tahun, kalau kita elok upahnya, baik upahnya, kita akan ada satu keadaan yang cukup harmoni. Tapi kalau ada tidak persefahaman di situ selama 2 tahun, kita terpaksa berhadapan dengan pelbagai risiko dan juga masalah di situ. Tapi kita kongsikan banyak lagi bersama dengan anda semua penonton. Apa kata anda saksikan dahulu laporan yang telah pun disediakan oleh rakan kami. Silakan. Tugas pembantu rumah semestinya dapat membantu dalam hal pengurusan di rumah, terutamanya bagi pasangan yang berkerjaya dan